Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi kita pada minggu ini di dalam subjek ibadat 2. Jadi pada minggu ini kita akan belajar dengan menggunakan buku Munakahat, buku warna hijau, buku Munakahat. Jadi murid-murid boleh membuka buku Munakahat. Jadi kita akan jumpa sekejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang talak. Okey, jadi murid-murid boleh buka muka surat 9. Okey, pelajaran 2 tentang talak. Yang lepas pelajaran 1 kita belajar tentang nusyuz. Suami dan isteri boleh menjadi nusyuz. Okey, yang seterusnya pelajaran 2 kita akan belajar tentang talak. Okey, yang pertama sekali kita akan pergi kepada pengertian talak. Apakah maksud talak ni? Okey, 2.1. Jadi murid-murid boleh tengok buku. Kita baca sama-sama. Pengertian talak. 1. Talak dari segi bahasa adalah meleraikan atau melepaskan ikatan. Okey, seperti biasa, kalau pengertian dari segi bahasa, perkataannya biasanya akan ringkas. Maksudnya dia akan, perkataan dia kadang-kadang satu perkataan, dua perkataan, dia akan jadi ringkas, pendek. Okey, kalau talak dari segi bahasa apa tadi? Melepaskan ataupun meleraikan ikatan. Itu maksudnya. Melepaskan, awak bayangkanlah melepaskan tali, melepaskan sesuatu ikatan. Itulah maksud talak dari segi bahasa. Okey. Seterusnya tengok nombor 2, dari segi istilah. Kalau dari segi istilah dari segi istilah, pengertian dia akan menjadi lebih detail, lebih mendalam, lebih kita faham. Okey, kita baca sama-sama. Talak dari segi istilah syarak adalah bercerai daripada pernikahan atau meleraikan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz talak atau kata-kata yang seumpamanya. Okey, ini ialah pengertian lebih mendalam. Dia kata apa kat situ? Talak dari segi istilah ialah bercerai daripada pernikahan. Okey, itu maksudnya. Maksudnya talak ni hanya diguna pakai untuk orang yang dah berkahwin sahaja, atau meleraikan ikatan perkahwinan. Okey, maksudnya bercerai di antara pasangan suami atau isteri. Itulah maksudnya talak. Talak ni hanya berlaku kepada orang yang dah berkahwin, suami atau isteri. Kalau adik-beradik berpisah, adik-beradik, contoh abang, kakak berpisah, adakah itu dinamakan talak? Tidak. Sebab itu adik-beradik. Talak ni hanyalah berlaku kepada suami isteri, meleraikan sesuatu ikatan di dalam perkahwinan. Itulah maksudnya talak dari segi istilah. Okey, kita tengok dalil keharusan talak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan." Surah Al-Baqarah ayat 229. Talak boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau dilepaskan, diceraikan dengan cara yang baik. Okey, dekat sini Al-Quran dia nak kata talak ni ada dua kali sahaja. Lepas 2 kali, kalau dia bercerai, okey, dia terus tak boleh nak bersama semula. Boleh bersama semula, ada caranya. Nanti kita akan belajar. Okey, jadi kat situ talak ada 2 kali je. 2 kali je kita boleh talak, boleh bercerai dalam perkahwinan. Kalau bercerai kali pertama, boleh sambung balik. Kalau bercerai kali kedua, boleh sambung balik. Kalau bercerai kali ketiga, dah tak boleh sambung. Nak sambung boleh, tapi ada caranya dan agak susah. Nanti kita akan belajar. Okey. Okey, dari yang kedua, firman Allah, apa dia? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Okey, surah At-Talaq ayat 1. Artinya, wahai Nabi, apabila kamu, iaitu engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Maksudnya boleh. Dia nak kata, boleh ke tak sebenarnya talak ni? Boleh. Apa hukum talak? Kita tengok sekejap lagi. Okey, hukum talak 2.3, muka surat 10. Okey, murid baca sama-sama. Hukum asal talak adalah harus. Walau bagaimanapun, hukum asal ini boleh berubah sebagaimana keadaan
berikut. Okey, hukum asal adalah harus talak ni hukumnya hukum asal, tapi dia boleh berubah-ubah mengikut situasi. Tengok kat situ ada berapa hukum? Ada 5 hukum. Okey, boleh jadi wajib, boleh jadi harus, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Okey, kita tengok yang pertama. Hukum harus, iaitu apabila terdapat gejala yang memerlukan kedua-dua pihak berpisah seperti berakhlak buruk. Okey, jika pasangan suami isteri ni dah berkahwin, okey, lepas tu dua-dua tidak boleh berubah ke arah lebih baik, mempunyai akhlak yang buruk, tak kisahlah. Contohnya suka menengking suami, okey, suami suka mendera isteri, contohnya itu kan. Ada akhlak yang buruk, peribadi yang buruk, jadi harus untuk mereka bercerai. Okey, itu hukumnya harus. Okey, yang kedua, wajib. Yang kedua, hukum bila dia jadi wajib? Apabila berkemungkinan berlaku kemudaratan yang lebih besar antara kedua-dua pihak seperti murtad, perasaan ingin membunuh diri sendiri, membunuh, kemurungan yang melampau. Ini biasanya kalau pasangan yang mempunyai masalah berkaitan dengan mental, boleh bunuh diri, bunuh orang, bunuh suami, bunuh isteri, kan banyak berlaku sekarang kan. Okey, kalau ada pasangan suami isteri yang mempunyai masalah berikut, wajib bagi mereka bercerai. Kalau tak, mati dua-dua. Dia bunuh dia, suami nak bunuh isteri, isteri nak bunuh suami. Lebih baik dia orang bercerai. Wajib, hukumnya wajib. Okey, yang ketiga, sunat. Okey, talak ni boleh jadi sunat. Yang pertama, tidak berkuasa menunaikan kewajipan sebagai suami isteri, nafkah zahir dan batin. Okey, sunat. Okey, talak ni boleh jadi sunat jika suami tidak mampu untuk memberi kewajipan seperti nafkah zahir dan batin. Suami tak mampu nak contohnya nak bagi makan, contohnya nak bagi minum, bagi pakaian, sediakan tempat tinggal. Kalau suami tak mampu, jadi dia sunat untuk berpisah, bercerai. Okey, tapi kalau boleh elakkan. Sebab bila kita dah berkahwin suami isteri, mestilah mempunyai persefahaman di antara satu sama lain. Isteri bantu suami, suami bantu isteri. Barulah keluarga boleh menjadi bahagia. Okey, perbuatan yang melampaui batas hukum agama seperti kerap meninggalkan solat, puasa, berakhlak buruk dan sebagainya. Okey, sunat juga kalau nak cerai, hukum dia menjadi sunat apabila kita mendapati bahawa suami ataupun isteri mempunyai akhlak yang buruk, lepas tu selalu meninggalkan solat, puasa pun tidak, dan macam-macam lagi lah. Maksudnya solat tu adalah penting kan, tapi suami tak buat. Macam mana suami nak membimbing isteri tetapi suaminya tidak solat? Itu merupakan satu kesalahan yang besar. Sebab solat itu adalah wajib. Amalan yang akan ditimbang pada hari akhirat yang pertama sekali ialah apa dia? Solat kita. Kalau solat kita tak cukup, macam mana kita nak lepas kena masuk dalam syurga, betul? Okey, yang keempat, makruh. Makruh untuk talak, iaitu perceraian yang dilakukan tanpa sebab seperti menceraikan isteri yang berkelakuan baik. Okey, makruh ni maksudnya nak buat boleh, tak ada masalah, tapi hukumnya makruh lah. Macam dia rugi. Isterinya baik, tapi diceraikan isteri dia. Isteri dia baik, isteri dia tunaikan tanggungjawab, hormat suami, ikut apa yang suami cakap, tapi dia tetap ceraikan. Itu hukum tu dia menjadi makruh. Okey, yang kelima, haram. Haram talak. Haram iaitu bagi suami yang menceraikan isterinya di dalam keadaan haid, nifas atau talak, iaitu dijatuhkan sesudah isterinya disetubuhi sedangkan isteri itu baru selesai dari suci haid atau nifas. Okey, haram menceraikan isteri, talak isteri ketika isteri sedang haid. Isteri sedang haid. Okey, tak boleh macam gitu. Jadi bila isteri sedang haid, kita tak boleh nak ceraikan. Okey, seterusnya rukun talak. Okey, jadi konklusinya yang kita belajar pada hari ini ialah pengertian talak, dalil talak dan hukum talak. 3 saja kita belajar hari ini. Kalau awak tengok video ustaz, tengok betul-betul perkataan ustaz, tengok buku, insya-Allah awak dapat ilmu. Yang penting jangan malas. Okey, ustaz ulang balik Tadi kita belajar tentang pengertian, dalil dan hukum talak. Okey, awak boleh baca, lepas tu awak fahamkan sambil dengar penjelasan dan daripada video ustaz. Okey.
Lepas ni awak akan jawab kuis, Ustaz akan bagi kuis, awak jawab. Okay, nanti kita akan jumpa pada minggu-minggu akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas jasa baik. Kalau awak terus semangat belajar untuk diri awak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.